Lepas tu ulama mengatakan bahawa tuan-tuan siwak ni tuan-tuan nak pakai tangan kanan ke tangan kiri, bergaduh juga masing-masing. Tangan kanan, tangan kiri, bergaduh. Jadi hadis ni kita nak baca kita dah baca mengenai kelebihan ataupun nak menceritakan sunnahnya Nabi menyuruh daripada kaum perkataan apabila nak solat menggunakan siwak, sunat hukumnya. Siapa yang buat dapat pahala. Sunat. Wa an Khuzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yashwisu fa'u bisiwaki, muttafaqun alaih. Daripada Khuzaifah radhiyallahu anhu telah berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur. Bermakna tuan-tuan, Nabi bangun daripada tidur, maksudnya dah tidur dia bangun. Yaswisu fa'u bisiwaki. Yaswisu maknanya dallaku maksudnya menggosok. Menggunakan apa tuan-tuan? Menggosok fa'u mulutnya, bisiwaki dengan menggunakan kayu tu, siwak. Bermakna tuan-tuan apabila Nabi bangun tidur saja Nabi menggunakan siwak. Tu je. Kalau kita sekarang tuan-tuan apa? Berus gigi. Jadi ulama mengatakan adakah berus gigi dengan siwak ni sama ke tak? Pada umumnya nak menceritakan bahawa fungsinya sama. Apa fungsinya? Fungsinya menghilangkan bau ataupun membersihkan sisa-sisa makanan di gigi, celah-celah gigi ni, ataupun membersihkan gigi. Itu fungsi je. Sama ada bersiwak dengan memberus gigi. Kalau berus gigi ni menggunakan ubat gigi. Tu dia, menggunakan ubat gigi. Jadi bila bangunnya dia membersihkan. Itu fungsi sama. Fungsi sama. Elah dia sama. Cuma ulama membincangkan apakah faedahnya, adakah sama berus tu yang daripada plastik. Betul. Kalau dia canggih, yang malas tu dia bergerak sendiri ke pakai bateri. Lagi canggih, hebat kan. Kadang-kadang ada lagi malas, dia pakai tu je, ada robot ke apa. Tu lagi canggih kan. Tu dia guna tu. Ala kulihal tuan-tuan, dia nak membersihkan gigi bau. Tu elah sebabnya. Cuma ulama kata adakah siwak dengan berus gigi ni faedahnya sama. Ulama mengatakan bahawa siwak kayu tuan-tuan daripada arak tu kan, arakak tu, kayu tu memenuhi dengan mineral semula jadi. Semua doktor mengatakan bahawa kayu tu sebenarnya banyak dia punya orang kata khasiat dia. Banyak khasiat, tak sama dengan berus gigi. Berus gigi kan mungkin kita guna ubat gigi. Guna gigi apa, guna gigi tu kan macam-macam ubat gigi ada tuan-tuan kan. Colgate ke apa kan, semua ubat gigi. Tapi nak ceritakan kelebihan yang pertama sekali, dekat kayu tu ada mineral semula jadi tuan-tuan. Sebab tu orang-orang tu dulu tuan bila siwak tu guna. Lepas siwak kan ada kaedah tuan-tuan. Contoh ni siwak kan, ni contoh. Dia letak kelengking jari sini, ibu jari bawah, ni atas. Tu kaedah. Kan lepas tu potong, gigit. Kan gigit supaya nak menghancurkan bila dia keluarkan bulu-bulu dia tu kan tu. Lepas tu gosok. Kaedah. Tu dia. Gosok kan, gosok. Tu dia. Daripada kanan ke kiri kan. Ala kuliah menggosok membersihkan gigi. Tu dia, membersihkan gigi. Gosok kan macam tu. Tu dia. Tak tahu pakai ni pun tak apalah, apa cara pun jadi gosok tapi itu kaedah ulama bagi cara itu dia. Maksudnya kelingking dengan ibu jari bawah, 3 jari ni ke atas. Ni contoh siwak. Ni dah potong, gosok. Gosok. Lepas tu tuan-tuan, bila dah lama pakai, jangan pakai tu je tuan-tuan. Dah buruk dah situ dulu. Tak tahu orang geli. Ada kuning-kuning ada. Tak. Dipotongnya, buang, buat yang baru.
bagi air mineral yang baru pula. Gosok gosok supaya menghilangkan bau kan. Dulu kalau tu kan ambil siwak, takkan nak berubat gigi pula guna siwak kan tu. Itu nak ceritakan kelebihan antara ulama menghuraikan bahawa kayu siwak tu ada kelebihannya. Yang kedua pula, sunnah Nabi tuan-tuan. Walaupun masa zaman dulu tak ada bergigi, kan, tapi sunnah siwak tu sebab kelebihan yang afdal tu. Boleh guna bergigi, tak salah, tapi afdal kayu arak tu siwak sebab dia ada protein dia. Banyak orang tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari ni, tuan-tuan jumpalah kelebihan kayu tu, arak tu kan. Kan tu kelebihan kan, kuring. Yang kedua pula, ulama kata melindungi gigi dengan lebih berkesan kan, dan membuang minyak aroma terdapat dalam mulut, seperti ada kahak ke apa kan, tu dia mengeluarkan cecair yang membersihkan gigi melalui kayu tu, siwak. Tu dia, itu dijadikan kelebihan. Yang ketiga, ulama kata menjaga kebersihan gigi juga menjaga secara zahir dan batin. Apa zahir dia? Gigi kita bersih tuan-tuan, putih contoh kan, apa tu, dah tak ada sisa-sisa makanan ke kat gigi, bersih lah maksudnya. Lepas tu daripada batin apa? Bila siapa yang selalu bersiwak, ulama mengatakan di antaranya dia sukar untuk mencakap-cakap kotor-kotor. Waktu saja batin nak mengumpat, tak boleh mengumpat sebab apa? Dia selalu bersiwak, membersihkan, sama ada zahir ataupun batin yang kita tak nampak tuan-tuan. Tak mengumpat orang, tidak mengata orang, tidak ni mulut ni. Siapa yang selalu bersiwak. Sebab tu nanti kita akan baca tuan-tuan hadis yang berkaitan, di antaranya di mana tempat-tempat Nabi bersiwak. Di antara inilah hadis yang menunjukkan bahawa apabila Nabi bangun tidur tuan-tuan, Nabi bersiwak, membersihkan gigi tuan-tuan. Walaupun benda remeh-temeh tuan-tuan, tapi ya Allah tuan-tuan kan, nak cerita dia menghilangkan bau. Cuba tuan-tuan kalau tak usuk gigi, cakap tuan-tuan, bau boleh tahan tak? Kalau begini bau kan, tak boleh tahan kan. Sebab kita tidur tuan-tuan, yang kita makan kadang-kadang keluar daripada mulut kan, dah terkompos ni, baunya apa semua sini. Kita makan bukan kan, makan ni kan, cencaluk ada, yang bukan semua ada, belacan ada, semua petai semua masuk. Bayangkan bila mulut kan, kalau tak dibersihkan mulut tu berbau. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, dia letakkan kelebihan bersiwak, bersuci menggunakan kayu siwak ni, kayu siwak. Begitu juga hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fayab'athullahi ma syaa ay yab'athuhu min al-laili fayatawassaku wa yatawaddau wa yusalli, rawa Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kunna na'iddu, kami ni menyediakan, kata Aisyah, kami sediakan, kami letakkan apa dia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwakau wa tuhuru, iaitu air untuk bersuci dan kayu siwak. Diletak tuan-tuan, diletak. Fayab'atsullah, maka Allah Ta'ala bangunkan Nabi, masya'a an yab'atsuha min al-lail, maka bangun Nabi pada waktu malam. Pada waktu malam. Nak nyatakan bahawa tuan-tuan, Aisyah dah sediakan dah kat sebelah tu kan, macam orang sakit tuan-tuan, sakit malam kan, dah ada sedap je kan, ubat dah ada, makanan dah ada, nak suap je dah ada. Begitu juga Rasulullah bangun malam, rumah Aisyah dah sedia dah siwak dengan beberapa air yang suci, air yang bersih. Nabi bangun saja pada waktu malam, fayatasawwaku, maka Nabi terus
bersiwak tuan-tuan. Usuk gigi. Kemudian Nabi apa? Wa yatawaddau. Kemudian Nabi mengambil wuduk. Bermakna tuan-tuan, kita bersihkan gigi dulu, ambil wuduk ni, baru kita mengambil wuduk. Itu dia sunnah dia. Maksudnya tuan-tuan tak bangun tidur tunggu ambil wuduk, terus sembahyang. Tak. Disunatkan bersihkan mulut dulu. Walaupun orang tak ada, kita solat malam-malam tuan-tuan, orang tak ada, tapi malaikat tu ada tuan-tuan. Bila kita baca, bau, kita bau seorang, sedap bau kata dia, tapi malaikat lagi. Lepas tu disunatkan siwak dulu, bersihkan mulut dulu tuan-tuan. Kan, sebab tu mana-mana tau, baca Quran ke apa, bangun tidur ke apa, disunatkan bersiwak dulu supaya baca kan. Tu taklah kita makan bukan-bukan, lepas tu kita baca Quran kan, macam-macam sisi-sisi makanan, orang akan baca pun tak betul. Jadi bersihkan gigi dulu kan, baru kita membaca Al-Quran. Itu nak nyatakan tuan-tuan, kelebihannya agama Islam ni tuan-tuan, tentang kebersihan. Semua dijaga kan. Nabi dah tunjuk dah tuan-tuan pada kita. Sebab tu bersiwak. Lepas tu ulama mengatakan bahawa tuan-tuan, siwak ni tuan-tuan, nak pakai tangan kanan ke tangan kiri, bergaduh juga masing-masing. Tangan kanan, tangan kiri, bergaduh. Benda tu khilaf. Buat apa nak gaduh-gaduh kan? Ikutlah kan. Kalau secara umumnya pendapat ulama mengatakan, sekiranya dia mengatakan bahawa benda tu bersiwak tu bukan daripada segi kekotoran, dia bersiwak menggunakan tangan kanan. Kan berpendapat itu bukan kotor sebenarnya. Tetapi ada pandangan yang mengatakan, contoh mazhab Imam Hambali mengatakan bahawa sekiranya benda buat itu untuk kekotoran, dia menggunakan tangan kiri untuk bersiwak. Beruk gigi contoh kan, bangun tidur, dia gosok gigi menggunakan tangan kiri. Elah sebab dia kenapa tuan-tuan? Kerana mengatakan memberus tu menghilangkan kekotoran, jadi dia menggunakan sebelah kiri. Dia menggunakan sebelah kiri. Ada pandangan mengatakan bahawa dia guna sebelah kanan, sebab dia menyatakan bahawa itu tidak mengotorkan sebenarnya. Bukan. Itu pandangan yang lain. Bagi pendapat Imam Malik pula mengatakan dia terperinci. Macam mana? Sekiranya dia bangun untuk menghilangkan kekotoran, dia menggunakan tangan kiri gosok. Tetapi sekiranya bukan untuk kekotoran, memang dah ada contohlah. Kalau untuk solat kan disunatkan siwak kan, untuk solat. Untuk solat, maka ketika itulah digunakan sebelah kanan. Kerana dia bukan untuk membersihkan, tapi untuk mendapat fadilat gosok. Kan, seperti membaca Al-Quran contoh, dah gosok gigi sebelum tu. Jadi kalau mulut tu bersih, dia buat lagi, itu pahala. Sunat. Tu bagi pendapat Imam Malik rahimullah. Dia buat pecahan. Sekiranya menunjukkan bahawa nak menghilangkan kotoran, maka dia menggunakan tangan kiri tuan-tuan. Menggunakan tangan kiri. Tu dia. Jadi lah kalau tuan-tuan, kanan kiri. Ikut pendapat kan. Tu dia. Fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli. Nabi menggosok gigi menggunakan siwak, dan Nabi beruduk mengambil air semayang, wa yusalli, Nabi semayang 2 rakaat. 2 rakaat menunjukkan bahawa apa tuan-tuan? Itulah kelebihan bersiwak. Sebagaimana Nabi memberi contoh, Nabi bangun tidur bersiwak dulu, lepas tu mengambil air semayang, dan terus Nabi solat 2 rakaat. Okey, 2 rakaat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab kelebihan bersiwak. Kelebihan bersiwak. Dan hadis yang keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsartu alaikum fi siwaki, rawa Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menganjurkan ataupun memperbanyakkan,
menyuruh kamu ni supaya bersiwak. Nabi suruh perbanyakkan dan anjurkan bersiwak. Sebab tu dalam hadis ni Imam Nawawi rahimahullah menyatakan kelebihan bersiwak. Aqsartu alaikum, maknanya Nabi suruh, tuntut Nabi meminta supaya umat dia tuan-tuan ni banyak bersiwak. Sebab tu di sini mengatakan di antara khasiat bersiwak tu, di antaranya menggunakan siwak, kata yang pertama mulut jadi bersih. Kita confirm tuan-tuan. Yang kedua, bersiwak sebab mendapat keredaan Allah. Itu penting. Nanti kita akan baca hadis ni. Mendapat keredaan Allah. Yang ketiga, kalau kita bersiwak tuan-tuan, syaitan akan menjadi marah. Syaitan jadi marah tuan-tuan. Kenapa? Jadi pembersih pula orang ni. Selama ni kotor kan, macam tu. Nak maksud cerita tu. Sebab iblis dan syaitan tuan-tuan suka tempat-tempat kotor dan suka benda yang kotor. Jadi kalau pembersih orang, dia tak suka. Iblis dia lari jauh. Jadi kalau orang yang suka yang membersihkan diri tuan-tuan, maka syaitan akan marah. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat akan kasih kepada orang yang suka bersuci, membersihkan diri. Dan seterusnya, mewangikan mulut dan menguatkan gisi. Apa ni? Gusi di antaranya. Kalau ada tua tu tak ada gigi, tu lain cerita kan. Tu apa contoh? Dengan muda maksudnya dia menguatkan gigi. Kalau dah tua tak ada gigi, tu lain cerita. Kan, tu dia. Yang seterusnya, kuat pandangan mata. Boleh terjadi juga tuan-tuan. Ulama mengatakan boleh menjadi kuat pandangan mata. Hilang bau busuk. Itu kelima. Hilang gelema. Gelema ni maksudnya apa yang dalam kerongkong ni, kekotoran. Ini di antaranya kelebihan bersiwak ataupun membersihkan gigi. Itu kelebihan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ini, letakkan kelebihan bersiwak. Bukan tuan-tuan, kerana apa? Untuk seseorang itu apabila bersiwak, dia menyucikan dirinya, terutamanya mulut. Jadi bila mulut bersih tuan-tuan, kita sehat, makan pun sedap kan. Kalau mulut tak bersih, apa jadi tuan-tuan? Itu datang penyakit, bakteria, sakit lidah, sakit apa, semua ada. Langit-langit semua penyakit ada. Kerana apa? Kerana tidak membersihkan mulut. Itu dia punca untuk kita disunatkan bersiwak. Kalau mulut kita mudaratkan sebab kita tak bersuci, maka wajib kita memberus gigi tuan-tuan. Kalau kita tak berus, akan memudaratkan mulut kita. Sebab tu wajib kita menjaga diri. Maksudnya sampai tahap hukumnya wajib kita membersihkan. Tu dia. Sebab apa? Memudaratkan mulut. Wajib kita bersih. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dan mengambil hadis ini, letakkan dalam bab ni. Dan hadis yang kelima mengenai kelebihan bersiwak juga tuan-tuan. Banyak hadis tuan-tuan. Maksudnya Nabi galakkan kan kita. Wa an Shuraih bin Hani'in qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baituhu qalat bisiwaki, rawa Muslim. Daripada Shuraih bin Hanin telah berkata, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Hanin ni, Shuraih bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in, dengan apanya Nabi SAW dia mulakan masuk ke dalam rumah. Qalat, kata Aisyah, bisiwaki, dengan siwak. Maksudnya Nabi nak masuk dalam rumah, sebelum masuk rumah Nabi bersiwak dulu tuan-tuan. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa ketika Nabi nak masuk rumah, Nabi membaca bismillah dengan nama Allah. Kerana siapa membaca bismillah dengan nama Allah, dia masuk rumah, iblis tak akan masuk dalam ke rumah. Amalkan bismillah. Dan ada bacaan doa masuk rumah kan, boleh amalkan. Kan? Amalkan. Dan boleh juga bersiwak sebelum masuk dalam rumah. Siwak dulu. Ada banyak.
Assalamualaikum contoh kan, ataupun bismillah kan, siwak-siwak, lepas tu masuk kaki apa, kaki kanan, baca bismillah, masuk dalam rumah. Siapa yang masuk dalam rumah dengan baca bismillah, tuan-tuan, syaitan tak akan ikut masuk dalam ke rumah. Tu dia kan, tak akan masuk. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan yang benda yang kita nak masuk rumah, baca doa, baca bismillah kan, supaya benda-benda lain tak mengikut. Kadang-kadang ada ulama kata baca nak masuk rumah, baca ayat kursi pun baca, jangan tinggalkan kan ayat kursi. Nak naik kereta ke apa tu, sebab ayat kursi tuan-tuan fadilatnya amat besar sekali tuan-tuan. Ketika nak tidur baca ayat kursi kan, ketika naik basikal baca ayat kursi, ketika nak mandu jauh baca ayat kursi. Amalkan ayat kursi ni. Siapa amal tuan-tuan, ikhlaskan Allah Ta'ala kan, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, buat, amalkan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab nak ceritakan kelebihan bersiwak. Cuma daripada pengajar hadis ini mengatakan bahawa istiyaku inda dukhulul manzili, disunatkan bersiwak ketika hendak masuk ke dalam rumah, bagi menghilangkan qad yakuna fami min tayyib syai' ada min kasrul kalam, kerana untuk menghilangkan bau mulut yang pertama. Yang kedua, kerana nak menghilangkan takut kekotoran batin dalam kita yang dah mengumpat orang. Contoh yang kita tanpa sedari, kita cakap orang, kita ingat dia tak sakit hati, rupanya dia sakit hati tuan-tuan. Contoh di antara kelebihannya itulah, sebelum masuk rumah dia bersiwak dulu. Taklah bersiwak sampai tu ambil ubat gigi, menunjukkan dia sapuk itu, dah masuk. Untuk menghilangkan bau, ataupun untuk menghilangkan apa adatnya kalau orang berjumpa dengan luar ni, bercakap bukan-bukan, mengutuk ke mengumpat ke apa, balik ke rumah untuk membersihkan tanpa kita sedari. Kalau ngumpat secara terang tu lain cerita tuan-tuan, memang teruk kan, tapi tanpa disedari mengumpat. Sebab tu hikmahnya di antaranya itulah Nabi buat bila masuk ke rumah, dia bersiwak dulu sebelum masuk rumah, bersiwak. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, diletakkan dah dalam bab kelebihan bersiwak tuan-tuan, untuk menjaga kebersihan. Jadi penting tuan-tuan untuk menjaga kebersihan mulut. Bukan mulut saja tuan-tuan, seluruh anggota badan. Nanti kita akan baca hadis ni yang lain pula, nak mencerita kebersihan untuk menjaga keseluruhan anggota badan. Tu dia. Terutamanya untuk melakukan amal ibadat. Takkan amal ibadat dengan Allah Ta'ala kita bangun tak mandi, tak gosok gigi kan, bangun malam-malam tahajud kan, dengan hingus dengan basinya keluar, tiba-tiba solat mana boleh kan. Jadi nak bermunajat dengan Allah Ta'ala tu kena bersih, biar segar sikit, mandi, gosok gigi kan, ambil wudu kan, solat, menunjukkan kita bermunajat kepada Allah SWT pada waktu malam kan. Ini tak ada, bangunnya dah ambil wuduk je lah, gosok gigi kita ni, ambil wuduk, ambil tu dah, janji ambil yang wajib 4 je dah solat kan, lepas tu tidur kan. Macam mana nak semangat nak tu kan, tak. Jadi itu di antaranya supaya ada tu kan, macam mana kita nak beribadat pada Allah Ta'ala. Ini nak jumpa dengan orang besar ke, main cantik, pakai wangi-wangi, suk-suk, nak jumpa orang, nak beribadat menunjang Allah Ta'ala, gitu bangun tidur je, selekeh je, lepas tu pakai singlet semayang. Allah kan, pakai singlet je, ataupun tak pakai baju terus, pakai kain mentang-mentang kan. Tak boleh tuan-tuan. Bila berhadapan dengan Allah Ta'ala bermunajat, kena pakai baju kan. Pakai baju Melayu pun tak apalah kan, jangan belengging. Malah nak pakai baju belengging je kan, tak boleh. Adab tak ada kan. Walaupun orang tak nampak kita semayang belengging kan, contoh kat rumah, mana orang nampak kan. Tapi adab dengan Allah SWT, bermunajat dengan Allah, takkan nak belengging tuan-tuan. Cuba jumpa orang besar tu belengging pakai singlet, malu tak? Malu, tahu malu. Dengan Allah Ta'ala tak apa pula kan. Tu nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hadis yang ke-6 mengenai kelebihan siwak saja. Semua hadis tentang siwak tuan-tuan menunjukkan, dianjurkan, disyorkan, buatlah kan. Banyak hadis ni
Kan Imam Nawawi rahimahullah kumpulkan hadis ni, dia susun hadis ni. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafu siwaka 'ala lisani muttafaqun alaih. Iaitu daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah masuk dan benar berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafa siwak, dan aku tengok hujung siwak tu, hujung ni kan, ala lisan, atas lidah Nabi kan. Oh, gitu. Oh, Nabi bersiwak, nampak. Ini pensel bukan siwak kan. Ini pensel lah tu maksudnya. Begitu juga hadis yang ketujuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mutahharatun lil fami mardatu li rabbi, rawahu Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-siwak itu mutahharatul lil fami, siwak itu membersihkan mulut, sama ada bersih daripada hakikat ataupun zahir ataupun secara batin. Itu yang pertama, itu siwak membersihkan mulut. Yang kedua pula mardatu li rabbi, mendatangkan ataupun mendapatkan keredaan Allah. Tu dia mendapat keredaan Allah, tuan-tuan, siwak ni. Pertama kita nak ikut sunnah Nabi, Allah Ta'ala redha. Semua perbuatan Nabi, tuan-tuan, Allah Ta'ala redha. Perkara yang sunnah. Jangan kita tak suka satu perkara sunnah, kita meleceh-lecehkan. Oh lah, saya gosok, apa dia gosok, bising, tak berhenti, apa ni kan. Tak, semua perbuatan itu diiktiraf oleh Allah SWT. Nabi yang buat tu diiktiraf oleh Allah SWT, benda yang baik. Ada hikmah dia sebenarnya, ada hikmah dia sebenarnya kan. Tak boleh kita pelekehkan sunnah Nabi, pelekehkan, tak boleh. Bila dia pelekehkan Nabi bermakna apa? Dia pelekehkan Allah SWT. Tu dia poin dia. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan di dalam bab, iaitu babul fadlusi siwak, bab menceritakan kelebihan bersiwak. Rasa setakat ini, tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita baca daripada hadis, tuan-tuan, boleh kita dapat amalkan, terutama kita untuk membersihkan diri kita, terutamanya mulut kita bersiwak. Buatlah kan. Kalau tak ada tu, pakailah apa-apa kan, macam tu kan. Tu sunat saja. Sunat. Tapi kalau dah beruk dekat rumah ke apa, tak apa kan, tak buat kan. Tapi itu katakan sunat, maksudnya Nabi buat, tunjukkan. Nabi buat. Jadi apa yang baik kita dapat amalkan, tuan-tuan. Apa yang tak baik tu kita buang jauh-jauh. Kalau tak selalu gosok gigi lah selalu, contoh kan. Tu amalan kan. Amalan yang baik. Lepas makan ke apa ke, semua ke, semua ada kelebihan, tuan-tuan. Kerana menggosok tu menghilangkan sisa-sisa di gigi tu kan. Lepas makan ke apa, semua nanti kita akan baca hadis, baca Quran, bangun tidur, sebelum tidur kan, semua disunatkan bersiwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.